Okay? Iaitu kita akan pergi kepada ini pula, ketaksamaan kuadratif. Okay? Kita sudah belajar, okay, kita pun ulang kaji sikit. Kita sudah belajar persamaan kuadratif. Okay, kalau persamaan kuadratif, bentukan dia AS kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan kosong. Itu persamaan kuadratif. Kalau fungsi kuadratif, Y sama dengan AS kuasa 2 tambah BS tambah C ataupun kita tulis dalam bentuk fungsi. Ini fungsi kuadratif. Di mana kalau kamu tengok untuk fungsi kuadratif soalan kita banyak melibatkan graf. Ini banyak melibatkan graf. Ini banyak melibatkan selesaikan persamaan, cari punca, jenis punca. Okey. Dan apa yang kita akan belajar hari ini ialah ketaksamaan kuadratif. Okay. Ketaksamaan kuadratif. So, ketaksamaan kuadratif maksudnya macam inilah. Kita masih ada AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Tapi kali ini bukan sama dengan kosong. Dia mungkin lebih besar sebab dia tak sama. Ketaksamaan kan tak sama. So, dia mungkin lebih besar daripada kosong, lebih besar ataupun sama dengan kosong, lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan kosong. So, apa yang kita akan belajar hari ini ialah macam mana nak selesaikan satu ketaksamaan kuadratif. Dan untuk selesaikan ketaksamaan kuadratif ini, dia perlu pengetahuan kamu tentang persamaan dan fungsi. Itu sebabnya kenapa dia letak sebagai bahagian terakhir dalam tajuk ini. Sebab untuk buat ketaksamaan kuadratif perlu dua pengetahuan sebelum ini. Okay. Dan untuk selesaikan ketaksamaan kuadratif, kita ada, kalau kamu tengok nota, cikgu bagi ABC. Ada 3 cara nak selesaikan dia. Okay. Ada 3 cara nak selesaikan dia. Okay. Cara A dan B. Cara A dan B, cikgu nanti akan terang dengan kadar yang tepat saja. Sebab kita jarang pakai dia. Sebab dia leceh. Kalau nak buat boleh, kalau awak nak lah. Cikgu akan tumpukan masa saya untuk terangkan kaedah ketiga, iaitu kaedah lakaran graf. Tapi sebenarnya tiga-tiga boleh pakai. Tiga-tiga boleh pakai. Jawapan pun serupa, hanya cara berbeza. Hanya cara berbeza. Cara ketiga ialah cara yang paling biasa kita pakai. Itu saja sebenarnya. Okay. So, kejap So, cikgu mula dengan kaedah garis nombor. Cikgu hanya akan bagi satu contoh saja untuk soalan ini. Sebab cikgu sebenarnya tidak titik beratkan kaedah ini. Sebab kaedah ini membazir masa sikit. Okay. So, apa yang kita akan buat ialah contohnya cikgu bagi satu persamaan kuadratif. S kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan kosong. Ketaksamaan. So, contohnya cikgu bagi lebih besar daripada kosong. Okay, lebih besar daripada kosong. So, supaya itu ya satu ketaksamaan. So, cara kita nak buat tak kisah awak pakai garis nombor ke, awak pakai jadual ke, awak pakai lakaran graf, kaedah satu sama. Apa yang kita buat ialah kita ambil ini, kita pergi cari apakah punca dia. Itu sebabnya cikgu kata pengetahuan awak untuk persamaan kuadratif diperlukan. Awak cari S kuasa 2 tolak 2S tolak 3 kalau sama dengan kosong, apakah punca dia? Apakah punca dia? Ain, tekan kalkulator bagi saya jawapan. Ain? Nurul Ain? Ya, cikgu. Okey, awak tekan kalkulator bagi saya jawapan untuk persamaan kuadratif ini. Apakah nilai S awak? -2 ke, cikgu? Satu ialah, ya ke? Awak tekan kalkulator tak? Tekan kalkulator, jangan tembak. Tekan kalkulator. Nilai A awak berapa? Nilai A 1. B?
B, Negatif 2. C. Negatif 3. Masuk dalam kalkulator aja. Cikgu nak tahu jawapan. 3. Tengah-tengah itu baru kita tulis ya. Apa dia? 3 dengan negatif 1. 3 dengan negatif 1. Okey, Yes. kamu akan dapati untuk tajuk ketaksamaan kuadratif ini biasanya dia adjust persamaan, tak bagi awak persamaan yang susah. Di mana biasanya dia akan bagi awak persamaan ialah bentuk integer punya. Okey, bentuk integer punya. So kalau awak tulis dalam bentuk kita nak cuba selesai dengan bentuk pemfaktoran, macam mana awak tulis kalau nak dapat 3? Kurungan pertama cikgu nak tulis apa? X tolak 3 dengan X 3. X tambah 1. X tambah 1. Okay. So apa yang awak perlu buat, mula-mula awak seolah-olahnya tengah cari punca bagi persamaan kuadratif ini. Walaupun sebenarnya yang cikgu tanya adalah ketaksamaan ya. Kaedah ini, langkah ini dibuat untuk ketiga-tiga kaedah. Memang kerja itu perlu. Okay. Lepas itu, okay, sebenarnya tujuan kita ialah kita nak tengok dapat nombor ini saja sebenarnya. Okey, so contohnya di sini cikgu dapat 3 dan negatif 1. So apa yang awak akan buat pada garis nombor ini, awak akan letak 3 dan negatif 1 ke dalam persamaan kita. Okey, so apa yang kita akan tulis? Okey, garis nombor kecil tulis dulu. So cikgu akan tulis sini negatif 1, cikgu akan tulis sini 3. Okay, itu cara kita buat ya. Okay. Lepas itu, awak pernah buat ini dalam matematik sebenarnya. Kita ada satu ialah S tolak 3, satu ialah S tambah 1. Apa yang awak ada dalam kurungan ini? Cikgu tulis di sini. S tolak 3, S tambah 1. Okay. Boleh? So, sekarang kamu tengok soalan asal kita balik. Soalan asal kita ini ialah lebih besar daripada kosong. So, kalau S tolak 3 inilah tempat dia. Kita nak lebih besar daripada kosong. Pernah buat benda ini semasa matematik form 1, form 2, form 3? Pernah. Pernah. Itu kerja dia. Apa bezanya cikgu bulat putih dengan bulat hitam tu? Bulat hitam tu maksudnya macam lebih besar sama dengan. Maksudnya dia kena kat nombor tu. Ya, betul. Sama juga untuk soalan ini cara kita buat pun serupa. Cikgu sekarang bulat putih sebab soalan saya lebih besar, tak ada sama dengan. Kalau soalan saya ada sama dengan, maka kita bulat hitam tu lah. Okay, boleh So, kalau S tambah 1, inilah tempat dia. Lebih besar, kita pun buat anak panah macam ini. Boleh? So, sini positif, 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 negatif, negatif, negatif. Itu cara kita buat Sama kan? Sama dengan mendengar rendah punya kan? Dan mendengar rendah tak letak simbol dah. Cikgu mendengar rendah ada anak panah ini ada letak tanpa tolak dah? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Kamu ingat macam ini. Yang atas garis itu awak letak tambah. Itu tambahan dia. Di atas garis itu letak tambah. Lepas tu cara pilih jawapan. Lain dengan mendengar rendah sudah. Cara pilih jawapan ialah awak buat ini. Sebab hubungan dua kurungan ini ialah darab. So awak buat ini. Negatif darab negatif. Tadi saya panggil siapa, saya tak ingat lah. Cikgu panggil apa? Siapa tadi? Oh, Ain. Negatif darab negatif? Positif. Positif. Negatif darab positif? Negatif. Positif darab positif? Oh, positif. Positif. So sekarang kamu tengok soalan ini nak lebih besar. Soalan ini nak lebih besar. Maksudnya kita nak bahagian positif punya. Lepas tu, kita akan tulis jawapan kita. Okay, kalau dia ada sama dengan, kita akan pilih yang baris pertama punya lah. Tapi sekarang sebab soalan saya ialah jenis yang tak ada sama dengan punya, saya akan pilih bawah.
So cara saya tulis jawapan, S lebih kecil daripada negatif 1 dan satu lagi ialah S lebih besar daripada 3. Itu cara kita buat. Tapi cikgu sebenarnya tidak galakkan cara ini. Sebab dia sangat membazir masa. Boleh So cikgu go through cepat aja, faham-faham, tak faham, ya awak abaikan aja. Hanya satu pendedahan. Kalau awak nak tengok lagi, awak mungkin boleh tengok buku teks ataupun tengok YouTube link sekali lagi. Okey, cara kedua ialah teknik jadual. Okey, teknik jadual macam mana? Okey, kamu dapat contohnya tadi awak dapat 3 dan negatif 1 kan? So macam biasa juga kita akan tulis nombor kecil di sini, nombor besar di belakang. Dia macam garis nombor, kecil dulu baru besar. Di kolom, kalau cikgu panggil ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom 2 dan kolom 4. Di kolom 2 dan kolom 4. Lepas itu, yang ini sentiasa S lebih kecil daripada dia. Ini S di antara negatif 1 sampai 3. Ini S lebih besar daripada 3. Itu cikgu tak berapa suka pakai ini sebab awak kena hafal sikit. Boleh ya? Sebenarnya kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis di sini apa yang cikgu tulis untuk kelima-lima ini, kalau kamu tengok sebenarnya dia ada kaitan dengan garis nombor. Dia ada kaitan dengan garis nombor. S lebih kecil daripada negatif 1 maksudnya kawasan ini sebenarnya. Okey? Yang ini S di antara negatif 1 sampai 3 sebenarnya kawasan ini. S lebih besar daripada 3, kawasan ini. Yang cikgu tulis sini, ialah tempat ini. Yang cikgu tulis ini ialah tempat ini. So sebenarnya kaedah 1 dengan kaedah 2 bezanya, satu cikgu wakil dengan garis, satu cikgu wakil dalam jadual. Itu saja bezanya sebenarnya. Okay, so lepas itu awak akan masukkan sini ialah S tolak P awak ialah negatif 1. So maksudnya ini ialah S tambah 1. Ini ialah S tolak 3. Ini ialah S tolak tambah 1, S tolak 3. Itu cara awak isi di tempat ini Okay. Okay, lepas itu apa nak buat? Awak fikirkan, contohnya yang untuk kolom pertama ini awak fikirkan satu nombor kurang daripada negatif 1. Ada ni? Cuba bagi saya satu nombor kurang daripada negatif 1. Negatif 2. Okey, negatif 2. So sekarang awak buat negatif 2 tambah 1. Dapat berapa? Sekejap. Negatif 2. Okey, untuk ini kita akan buat negatif 2 tambah 1. Awak dapat apa? Negatif 1. Okay. Yang pentingnya kita dapat satu nilai negatif. Dia sebenarnya negatif 1 ke negatif 3 ke tak kisah pun. Okey, untuk kedua ini negatif 2 tolak 3. Negatif 5. Awak dapat satu nilai negatif. So itu kerja kita buat. Okey, lepas itu untuk kolom kedua ini, ini tak payah fikir, memang cikgu sudah kata S ialah negatif 1. S ialah negatif 1. So cuba ganti ke dalam negatif 1 tambah 1. Kosong. Negatif 1 tolak 3. Negatif 4. Negatif 4. Tapi pentingnya tulis itu dia negatif saja sebenarnya. Okay? Sebab kita sebenarnya minat ialah tanda dia. Okay, sekarang kita pergi kepada kolom ketiga. Kolom ketiga maksudnya awak kena fikirkan satu nombor daripada negatif 1 sampai 3. Contoh? 2. 2, boleh? Okay, so awak buat 2 tambah 1. Awak jawab saya positif, negatif mencukupi. 2 tambah 1. Positif. Positif. 2 tolak 3. Negatif. Negatif. Okey, sekarang kita pergi yang seterusnya. Yang keempat. Okey, 1 tak payah, memang 3. Okey, 3 aja. 3 tambah 1. Positif. 3 tolak 3. Kosong. Kosong.
Okey. Lepas tu kita pergi kepada kolon yang terakhir. Kolon yang terakhir. Satu nombor lebih besar daripada 3. 4. 4 tambah 1, 5. Positif. positif. 4 tolak 3, Positif. positif. So lepas itu kita buat macam tadi. Negatif darab negatif, Positif. positif. Kosong darab negatif, Negatif. tak? Kosong darab 1 negatif, kosong darab negatif 2, Negatif. Negatif lah. Negatif awak 2. tekan kalkulator. Kosong darab negatif 2, Kosong. kosong darab negatif 4, Kosong. so kosong darab negatif, Kosong. okey. Tambah darab negatif, positif darab negatif, Negatif. positif darab kosong, Kosong. positif darab positif, Positif. positif. Lepas tu awak tengok soalan. Soalan nak apa? Soalan nak lebih besar daripada kosong. Maksudnya soalan nak positif. Dia tak ada sama dengan. Dia tak ada sama dengan. Dia hanya nak lebih besar daripada kosong. Maksudnya soalan nak positif. So bila soalan nak positif, maksudnya pilihan kita ialah yang positif punya. Pilihan kita ialah positif punya. Iaitu ini dan ini. Maka inilah jawapan alamat. Okay? Maka inilah jawapan kita. Kalau kamu tengok sama dengan tadi. Okay? Jawapan kita ialah S lebih kecil daripada negatif 1, S lebih besar daripada 3. Serupa macam tadi. Jawapan ini sama dengan jawapan ini. Okay? Tapi dua-dua kaedah ini cikgu tidak galakkan sebab membazir masa. Okay? Cara yang paling senang ialah cara C. Iaitu kita akan gunakan kaedah lakaran graf. Okay? So, cikgu akan bagi soalan yang sama supaya awak nampak macam mana kita buat soalan berbeza tapi jawapan serupa. S kuasa 2 tolak 2 S tolak 3. Sorry ya, cikgu tak ingat soalan. Okay. Soalan saya, X kuasa 2 tolak 2S tolak 3 lebih besar daripada kosong. Okay. So, kalau kamu gunakan kaedah lakaran graf, so langkah pertama kita, macam tadi juga, kita akan cari punca dia. So, awak akan buat kerja ini juga. Apa dia? Tolak 3 tambah 1 sama dengan kosong. Kita cari punca. Okay, kita cari punca. So, punca dia ialah 3 dan negatif 1. Tapi kamu kena faham, sekarang kalau saya nak lakar graf, langkah 1 kita, sebab nama dia ialah kaedah lakaran graf. So, saya nak lakarkan graf ini. Cuba ingatkan balik, waktu awak lakarkan graf, punca sebenarnya mewakili tempat apa? Waktu awak lakarkan graf, kita ada bentuk graf, kita ada pindasan X, kita ada pindasan Y, kita ada titik maksimum minimum. Punca ada kaitan dengan mana satu? Izzat? Pintasan X. Pindasan X. So, kita sudah dapat pindasan S bagi lakaran graf kita. Okay, So, sekarang kita pergi kepada langkah pertama. Okay, langkah pertama cikgu tulis di situ, pastikan A awak bertanda positif. Sebab bila kita buat lakaran graf, A kita tak semestinya positif kan? A kita boleh negatif, boleh positif. Kalau positif, graf senyum. Kalau negatif, apa akan berlaku kepada graf kita, Izzat? Asam. Kalau A positif, graf kita senyum. Kalau A negatif, graf kita Asam. bentuk masam lah. So sebenarnya langkah 1 ini, kenapa cikgu nak letak di situ A positif, tujuan saya supaya setiap kali lakaran graf kita dalam bentuk ini. Okay. Kalau A kita penilai negatif, boleh buat. Tapi dia dalam macam ini. Nanti pening, banyak benda awak nak hafal.
Banyak benda awak nak hafal. So, langkah 1, cikgu letak langkah 1 sebagai langkah dalam kerja ini. Tujuan saya semata-mata hanya nak nanti bila langkah 2, cikgu hanya tapak bentuk ini. Cikgu hanya tapak bentuk ini, cikgu tak akan tapak bentuk masam. Tapi kalau saya tapak bentuk masam, saya boleh sambung buat tak? Sebenarnya masih boleh buat, jawapan masih serupa. Cikgu hanya nak kurangkan benda awak hafal, itu sebenarnya cikgu tukar. Cikgu tambah 1 langkah, wajibkan A awak positif. Okey, so cikgu tulis di situ, kalau A awak bertanda negatif, awak kena tukar semua tanda lah. Okey, contoh kalau sekarang cikgu bagi, katakan cikgu bagi satu soalan, okey, negatif S kuasa 2 tambah 5S tolak 6 sama dengan, lebih besar sama dengan 0. So, A kita negatif kan? So, kita kena ubah dia jadi positif. Nak ubah dia jadi positif, senang saja kerja kita, ubah semua tanda. Ubah semua tanda, maksudnya negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif, kosong masih kosong sebab kosong tak ada cerita tanda dia. Kosong adalah satu nombor neutral. Tak boleh letak positif, tak boleh letak negatif. Hanya bila awak buat kerja ini, awak jangan lupa ubah semua tanda adalah salah satu sebabnya kita perlu ubah simbol ketaksamaan. Maka kita kena ubah dia jadi macam ini. Ubah tanda, ubah simbol. Kalau soalan saya tadi itu, cikgu punya A memang positif, maka saya tak payah buat kerja inilah, saya tak payah ubah tanda dia. Cikgu akan terus pergi kepada langkah 2. Langkah 1 hanya buat kalau A awak negatif dan awak tak mau lukis graf jenis ini. Baru kita buat. So, cikgu di sini akan ajar kalau A positif. A negatif, nanti cikgu akan bagi satu contoh. Siapa boleh faham? Faham. Tak boleh faham? Biarkan. Biarkan. Sebab nanti ajar terlalu banyak awak pening. Okey, kita pergi kepada langkah 2. So, langkah 2 kita akan mula nak buat lakaran graf. Tapi untuk lakaran graf ini, kita tak payah begitu lengkap macam apa yang awak buat sebelum. Lakaran graf ini mencukupinya dengan ada bentuk dia. Okey. Di mana bila kita wajibkan A positif, awak dapat bentuk senyum lah. Tak ada pilihan lain. Okey, dan ada pindasan X. Mencukupi. Bila ada pindasan X, maksudnya dalam graf itu cikgu akan nampaklah kedudukan pasti X lah. Sebab awak nak label pindasan X, mesti label pasti X. Mesti lukis pasti X. So akhirnya, ini saja gambaran yang cikgu perlu. Pindasan Y tak payah bagi saya, titik minimum tak payah bagi saya. Kalau bagi, dia lagi membeningkan awak. Yang kita nak penting ialah bentuk dia senyum sebab A kita positif dan di mana letaknya pindasan X. So apa yang saya akan buat, cikgu akan lukis benda ini. Pindasan X tadi kita sudah cari. So macam biasa, ini nombor lebih kecil, ini nombor lebih besar. So langkah 2 sudah siap. Okey. Langkah 3 kita akan lorekkan. Okey, cara kita lorekkan, kita pegang macam ini Kalau lepek besar ataupun lepek besar sama dengan kita lorek di sebelah atas. So ini hasil yang awak akan nampak. Kalau saya punya ialah lepek kecil ataupun lepek kecil sama dengan awak akan lorek di sebelah bawah. Bila awak lorek sebelah bawah, inilah gambar raja dia. So untuk soalan ini, sebab soalan saya ialah lepek besar daripada 0, soalan saya ialah lepek besar daripada 0. Soalan saya ialah lepek besar daripada 0, maka cikgu akan pilih gambar raja inilah. Cikgu akan pilih gambar raja ini. So, once kamu pilih saja gambar raja ini, awak sudah boleh tulis jawapan. Awak sudah boleh tulis jawapan. Sebab ini ialah negatif 1, ini ialah 3 kan. So awak tulis ikut inilah sebab tak ada sama dengan. So jawapan awak S lebih kecil daripada negatif 1, S lebih besar daripada 3. Mula-mula awak akan rasa pening, cikgu banyak benda nak cakap. Nanti cikgu akan direct terang contoh demi contoh, awak akan nampak jelas. Jadi sebenarnya tak susah. Sebenarnya tak susah. Tapi sebab cikgu nak terang banyak benda serentak, itu yang buat awak pening sikit buat permulaan ya. Okey.
So kita tengok contoh Cikgu bagi satu contoh direct punya Okey. Selesaikan lupa nak cakap. Kalau kamu tengok jawapan ini sama dengan kaedah 1-2 punya jawapan Okey. Selesaikan ketaksamaan nanti cikgu tak boleh bagi sesuka hati sebab soalan ini biasanya dia memang bagi soalan yang nombor dia cantik punya. Nombor tak cantik dia tak bagi. Okey. 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 lebih kecil atau sama dengan kosong. Contohnya ini soalan saya. So cara kita buat Okey, sekarang cikgu hanya step by step Okey, langkah 1, pastikan A awak positif. Okey, cari orang. Ashikin? Ya. Ashikin? Okey. Ya. So kita buat Okey. Okey, langkah pertama pastikan A kita positif. A kita sudah positif? Dah. Sudah. Maksudnya langkah 1 tak payah buat. Kita akan pergi buat langkah kedua. Okey, langkah kedua awak tengok ini awak tengok ini. Apa bentuk graf kamu? Senyum. Sebenarnya memang senyum lah sebab langkah 1 kita sudah pastikan dia positif. Okey, tekan kalkulator untuk tapak pindasan X awak. Shikin? 1/2 -4. So awak dapat nilai macam ini. So ingat kita ada 2 pindasan S. So tempat ini cikgu nak tulis apa? Negatif 1/2 ke negatif 4? Negatif. Negatif. Negatif 4. Negatif 4. Nanti. Jawapan kamu yang apa? Memang betul lah. Jawapan punca kamu ialah setengah dan negatif 4 Punca kamu ialah apa? Setengah dan negatif 4. Okey. So tempat ini nak tulis Negatif 4. tempat ini nak tulis Negatif negatif 4. 4. Sebab tadi awak cakap negatif setengah. Ingat benda itu salah. Okay, ini 1/2. Langkah 2 sudah siap. Kejap je Okey, langkah 2 sudah siap. Langkah 3 kamu tengok simbol ini. Okey? Kamu tengok simbol ini. Kejap. Okey. Kamu tengok simbol ini. So, awak pergi tengok, kalau tak ingat, tengok jadual nota saya. Simbol ini maksudnya kita akan lorek benda di sebelah bawah. So, ini tempat saya akan lorek. Lepas tu, kita tulis jawapan. So, cuba tengok nota sebab cikgu tak boleh kurang atas bawah. Cuba tengok jawapan. Kalau saya lorek sebelah macam ini, okey, macam mana saya nak tulis jawapan? Syiki, macam mana tulis jawapan? Cuba tengok nota, lepas tu awak bagi saya jawapan. Negatif 4. Apa yang awak nak? Okey, ya, negatif 4. Lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1/2. Macam ini. Sekejap aja. Sekejap saja. Walaupun tadi cikgu terang macam panjang betulnya, rumitnya. Tapi sebenarnya macam ini aja. Contoh kedua. Selesaikan ketaksamaan. Okey, tukar lagi satu soalan. Okey. 30 tolak X kuasa 2 tolak X lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okey. Siapa pula? Intan? Intan? Ya. Intan? Ya. Okey, soalan ini. Langkah pertama perlu buat tak? Perlu. Perlu. Okey, buat. Ubah semutan. Okey, so jadi apa? 30 tambah X kuasa 2 tambah X. Abang kata ubah semua tanda, 30 ubah. Negatif 30.
Negatif 30 tambah X kuasa 2 tambah X lebih kecil sama dengan kosong. Okey, itu dia. Itulah langkah pertama. Kita buat kerja ini sebab kita nak kita punya A bernilai positif. Sebab bila kita punya A bernilai positif, kita tak payah pening lah, graf kali kita mesti senyum. Graf kita mesti senyum. Okey, sambung. Apakah punca kamu? Tekan kalkulator bagi jawapan saja. 5 dengan negatif 6. 5 dengan negatif 6. So tempat ini cikgu nak tulis Negatif 6. okey, tempat ini 5. 5. Okey So bila sekarang cikgu nak lorekkan kawasan, kita kena ambil lorek simbol yang kita ke akhir tu, yang tadi kita sudah ubah punya. Ini, bukan soalan sudah yang ini. So cikgu akan lorek di sebelah atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okay, once kamu label sebelah bawah, cara tulis jawapan sama macam tadi lah. Okay, sebut jawapan dia. Negatif 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Sebenarnya tak susah kan, senang aja. Walaupun penerangan tadi macam rumit. Okey, di sini cikgu ambil sikit masa untuk terangkan kalau siapa nak lukis masam punya Kalau siapa nak tak payah. Okey, untuk soalan ini di mana awak kata cikgu saya tak nak buat langkah pertama. Boleh. Kalau kamu tak nak buat langkah pertama, maksudnya biarlah A saya negatif. Cikgu tak apa, A negatif graf masam. Maka tak ada masalah untuk saya. Apa boleh buat macam ini? Okey. Lepas tu awak tekan kalkulator. Okey, mungkin cikgu minta seorang tolong saya kejap. Farisa, tolong saya tekan kalkulator. A negatif 1, B negatif 1, C 30. Apa punca kamu? Negatif 6 dengan 5. Sama juga jawapan dia kan? Negatif 6 dan 5. Okey, maka kita akan tengok simbol ini. Simbol ini lepek besar atau sama dengan? Farisa sambung Atas ke bawah? Bawah. Simbol dia lepek besar. Sekejap. Saya pandai. Simbol ni. Atas ke? Atas. Okey, lepek besar atas, lepek bawah, lepek kecil bawah. Okey, tapi oleh kerana sekarang graf awak bentuk masan so awak punya atas jadi macam ini. So, itu sebabnya cikgu tak nak awak hafal. Dan cara tulis jawapan masih serupa. Dua gambar raja yang berlainan akan keluar, tapi jawapan adalah serupa. Jawapan dia adalah serupa. Hanya cikgu tak nak awak pening, itu sebabnya cikgu lebih galakkan kamu buat A awak positif. Boleh Okey, cikgu ambil lagi sikit masa untuk terangkan apa maksudnya, kenapa lorek macam ini tulis jawapan macam tu. Kenapa lorek macam ini tulis jawapan macam itu. Okey, apa maksudnya? Okey, balik ke sini Okey, kalau sekarang cikgu lorek macam ini punya. Cikgu lorek macam ini punya. Tengok cikgu tulis jawapan. S lepek kecil negatif 1, X lepek besar daripada 3 kan. Sebenarnya yang cikgu tulis ini, cikgu sedang mengatakan apa ini? S awak sentiasa lepek kecil daripada negatif 1 di kawasan ini. Ini S awak lepek besar daripada 3. Sebenarnya itu tanya jawapan ini dia sebenarnya tengah ceritakan koordinat S awak sentiasa negatif 1. Kurang daripada negatif 1. Kalau sebelah kanan sentiasa lebih besar daripada 3. Dan cara tulis matematik jadi macam inilah. Okay? So kalau kamu tapak kawasan berlorek, macam ini punya, awak lorek macam ini punya, sebenarnya yang cikgu nak cerita ialah kawasan ini.
Okay. So bila kawasan ini, kalau nilai awak ialah -1, 3, kita akan tahu untuk tempat ini koordinat S awak di antara -1 sampai 3. Itu sebabnya cikgu tulis jawapan macam ini. Itu kalau siapa nak tahulah kenapa cikgu tulis jawapan bila lorek macam itu kena tulis macam ini. Bila lorek macam itu kena tulis macam ini. Kalau tak faham, awak boleh hafal bulat-bulat sahaja. Hafal bulat-bulat sahaja. Okey, Okey, kejap Okey. So kalau kamu tengok latihan 5, cikgu tanya cari julat nilai S. Sebenarnya maksud saya ialah selesaikan ketaksamaan inilah. Boleh? Okey, Tapi masalah ini, soalan 3 tak ada S, tapi cikgu tanya Y. Okey, cikgu bagi contoh lain selain pada contoh yang ada di sini. Cikgu bagi contoh lain. Okey, contoh lain Kalau cikgu bagi Y. Sorry. Okey. Ilya, macam nak buat? Kalau ini soalan saya. Kembangkan dulu yang Y tolak 1 dengan Y tambah 6. So tak apa-apa. Y kuasa 2. Tambah 5Y. Ini Ilya sudah ringkaskan punya. Okey, nak sambung. Tolak 6. Nak bawa terus ke? Tanya Buat awak. satu dulu. Oh, okey. Lebih besar daripada sama dengan 6. Okey. Y kuasa 2 tambah 5Y tolak 12 lebih besar sama dengan 0. Ya, nombor cikgu mungkin tak cantik tukar-tukar kepada nombor cantik sikit lah. Okey, cikgu ubah sikit soalan So ini jadi tambah, maka ini jadi 7Y lah tujuannya sebenarnya cikgu nak bagi nombor cantik aja. Sebab biasanya soalan ini cikgu tak akan bagi nombor yang tak cantik. Okey, cikgu tukar kejap Okey. So ini jadi 7Y kan? Ini jadi tambah 6. Ini jadi 7Y. Ini jadi berapa Intan? Ilya? 0 lah kan? 0. Okey, sambung Ilya. Tadi cikgu ubah soalan hanya sebab soalan itu tidak mempunyai punca yang cantik. Itu sebabnya aja. Okey, sambung. Punca dia -7 dengan 0. Okey, punca dia -7 dengan 0. Okey, so sekarang kita mula nak buat dia. So sini sebenarnya ialah juga ketaksamaan kuadratif. Hanya sekarang S sudah jadi Y. Okey So bentuk langkah 1 perlu buat ke? Kita positif ke? Positif. Okay, so kita terus buat ini Kelak senyum. Label. Okey, apa cikgu nak label sini? -7. Sini? 0. 0. Cikgu lorek atas ke lorek bawah? Cikgu lorek atas ke lorek bawah, Ilya? Simbol dia di sini. So cikgu lorek Lorek yang atas. atas So lorek atas maksudnya cikgu lorek macam ini. Okey? So macam mana cikgu nak tulis jawapan dia? X S kurang daripada atau sama dengan -7. okey. Sebelah dengan sini. X lebih besar daripada atau sama dengan 0. Hanya satu saja kita kena ubahlah sebab kita sekarang bukan S, kita ialah Y. Faham tak? So kita ubah ini daripada tulis X, kita tulis Y. Itu saja bezanya. Okay? Itu saja bezanya. Daripada tulis X, kita tulis Y. Sebab kita punya ini ialah Y. Boleh? Cara buat serupa aja. Walaupun sekarang cikgu bukan pakai X. Okay? Okay.
depan ini kenapa Ilya kena buat kerja ini? Sebab kamu kena ingat deh, bila kita nak cari punca ini, kita kena pastikan dia sama dengan kosong deh. So kalau dia sama dengan 6 tak boleh buat lagi ya. Kamu tak boleh terus, oh cikgu saya buat sebelah sini. A1, B7, C6. Tak boleh. Sebab belakang dia ada 6. Itu sebabnya Ilya pindahkan dia supaya dia jadi kosong. Baru kita boleh cari punca. Lepas tu tak ada apalah. Dia YY lah, dia MM lah, dia KK. Kita ikut dia aja. Boleh ya? So itu soalan 3 nampak macam lain tapi sebenarnya serupa. Okey, soalan 4 pun tak ada apalah cikgu bagi satu ketaksamaan kuadratif. Hanya kali ini cikgu punya ketaksamaan kuadratif belum dalam keadaan bentuk am. Belum dalam keadaan bentuk am. Okey, kita pergi kepada soalan 5. Okey. Sebenarnya semua benda awak sudah belajar. Hanya macam mana nak buat aja. Kita gabungkan semua yang kita sudah belajar kepada soalan ini siapa ni? Amira Nashwa? Apa ideanya? Amira Nashwa? Ya, cikgu. Okey. Kali ini kalau cikgu nak terus cari punca tak boleh kan? Ada K di situ. Tak boleh. Apa kita boleh buat Awak nampak itu? Mempunyai punca-punca nyata yang berbeza. So apa terlintas keluar dalam otak awak? Tak tahu, cikgu. Pernah nampak perkataan ini kan? Mempunyai punca-punca nyata yang berbeza. Mempunyai punca nyata yang sama. Tiada punca nyata. Itu apa? Sekejap, cikgu. Pernah dengar kan? Tapi tak ingat apa dia. Siapa ingat? Yang B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. Okey. So ini dia. Matematik dia sambung-sambungnya. Sebab perkataan ini sebab perkataan ini mempunyai punca-punca nyata yang berbeza, maka kita akan tulis B. Kita akan tulis B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Okey. Baru kita akan nampak simbol ketaksamaan keluar. Kalau tidak, awak tengok soalan ni tanya julat nilai K. Tapi mana ada simbol ketaksamaan? Ada sama dengan aja. Bila benda ini nak jadi lebih besar, lebih kecil? Tadi ayat ini. Mempunyai punca nyata yang berbeza. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. So, apakah B awak? Apakah A awak? Apakah C awak? Boleh terus baca? Siapa tadi? Amira Nashwa kan? Amira Nashwa kan? Okey. Boleh terus baca ABC? B, K tolak 1, cikgu. K tambah 1. Negatif ini? Negatif K tambah 1. Inilah B kamu. A? 1. C? K kuasa 2 tolak 1. Kalau kamu tengok sama dengan di sini dah. Sorry cikgu. C kosong. So sepatutnya kita kena ubah ini kepada bentuk am dulu. Maksudnya apa-apa sama dengan kosong. Dari sini baru awak baca A awak apa, B awak apa, C awak apa, masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam ini, nanti awak buat akan wujud satu ketaksamaan kuadratif. Dan lepas awak sambung kerja dia. Okey? So begitu juga untuk soalan 6. Begitu juga untuk soalan 6. Okey, kita pergi kepada soalan 7. Cikgu kata graf ini menyilam pasi S pada 2 titik. Maksudnya apa? Menyilam pasi S pada 2 titik. Adam? Menyilam pasi S pada 2 titik. Alamak, masa saya sudah habis. Menyilam pasi S pada 2 titik. Ayat ini maksudnya apa? Dia ada 2 punca. Dia ada 2 punca. So, bila dia ada 2 punca, apa yang awak tahu? Macam soalan 5, 6 tadi lah. Boleh? Bila dia ada 2 punca, maksudnya
B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong lah. Okey. Soalan 8. Cikgu kata graf ini sentiasa di atas pasi X. Graf ini sentiasa di atas pasi S. Maksudnya kalau inilah pasi S awak, dia sentiasa di atas. So kalau kamu tengok ini ialah satu graf kuadratif yang bentuk senyum. So maksudnya keadaan macam ini. Dia sentiasa di atas pasi S. So sebenarnya apa yang dia nak cakap dengan awak? Siapa tahu, sebab masa saya tak cukup, siapa tahu siapa cakap? Dia ada punca nyata. Okay, sebenarnya dia nak cakap ini, dia sebenarnya cerita tak lain dari sini, dia tak ada pindasan S. Bila dia tak ada pindasan S, maksudnya dia tiada punca nyata. Bila dia tak ada punca nyata, maksudnya apa rumus tak pakai? Sesiapa boleh B sebab kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong tiada punca nyata. Kurang pada kosong. Kurang daripada kosong. So sebenarnya kalau kamu tengok mula daripada soalan berapa ni? Soalan 5 sampai soalan 9. Semua ialah cerita B kuasa 2 tolak 4AC. Tapi cara cikgu cakap. Kadang-kadang cikgu cakap dia memberi jenis punca macam mana. Kadang-kadang cikgu kata dia silam pasi S berapa kali. Kadang cikgu cakap pula sentiasa berada di atas pasi X. Okay? So, satu lagi cara saya cakap, cikgu kata yang ini sentiasa positif. Kalau dia sentiasa positif, maksudnya keadaan macam ini jugalah. Boleh? Okey, soalan 10. Garis lurus menilang lengkung pada 2 titik yang berlainan. Itu maksudnya apa? Kita ada 2 titik persilangan. Macam mana awak cari titik persilangan? Pernah belajar tak? Macam mana nak cari titik persilangan? Ilya ingat tak? Ataupun belum belajar? Kalau awak ada 2 garis, awak nak cari titik persilangan, pernah belajar tak? Tak, cikgu. Tak pernah. Okey, kalau tak pernah soalan 10. Sebab benda ini kita akan jumpa lagi di soalan. Kita akan jumpa lagi di tajuk 5 ke 6. So soalan 10 ini buat sementara waktu cikgu akan abaikan soalan ini Nanti awak pun tak payah buat dia sebab ada benda awak belum belajar. Itu masalah matematik tambah, dia kena campur-campur. Sekarang saya tak boleh uji awak, tapi selepas saya ajar tajuk 6 cikgu boleh uji benda ini semula. So sekarang cikgu tak terang bahagian inilah. Soalan 10 cikgu tak terangkan. Okey. So balik sini kejap. Sebenarnya apa yang cikgu cakap banyak-banyak ini cikgu sudah sediakan satu nota ringkas untuk kamu, iaitu ini. Okey kejap. Sorry cikgu makan masa sikit Okay. So di sini kalau kamu tengok, tadi cikgu ada soalan ini. Cikgu ada soalan jenis punca. Jenis punca. So, bila soalan itu bercerita tentang jenis punca, awak tengoklah kalau macam tadi, dia ada 2 punca yang 2 punca nyata, itulah awak pakai rumus atas ini. Cuba kaji jadual ini. Jadi cikgu pun ada istilah persilang pada 2 titik yang berlainan. Sebenarnya cikgu boleh tanya banyak persilang pada 2 titik berlainan, persilang pada 1 titik, tidak persilang. So bila tidak bersilang, inilah rumus nak pakai. Itu dia, cuba tengok balik. Okey, yang ini kita abaikan dulu. Ini kita abaikan dulu sebab belum belajar geometri koordinat. Kita akan jumpa balik benda ini. So ini cikgu akan abaikan sampai hujung tahun bila awak buat ulang kaji, tengok soalan ini, baru awak erti buat. Sekarang awak tak erti buat. Awak jangan risau. Bulan 5 kalau ada exam, cikgu tak akan uji bahagian ini sebab ada benda awak belum tahu. Okey, lepas itu yang tadi itu kedudukan graf sentiasa di atas graf. Okey, sentiasa di atas graf ataupun cikgu kata dia sentiasa positif. Tapi sebenarnya cikgu silap ni. Kamu ubah tanda dia. Sini sepatutnya positif. Sorry. Sini sepatutnya negatif.
ubah kamu punya nota. Ubah nota kamu sorry cikgu salah type. Itu lepek besar, bawah itu lepek kecil. Sebenarnya kalau bunyi dia sentiasa di atas graf, graf sentiasa positif dengan bunyi dia sentiasa di bawah graf, sentiasa negatif. Sebenarnya apa yang dia nak cakap serupa saja. Tak ada pindasan S. So kita akan gunakan B kuasa 2 tolak 4 AC lepek kecil daripada kosong. So itu satu ringkasan cikgu buat untuk kamu. Satu ringkasan cikgu buat untuk kamu bila B kuasa 2 tolak 4 AC lepek kecil kosong. Bila sama dengan kosong, bila lepek besar daripada kosong. Sebenarnya ini bukan benda baru. Ini benda yang kamu semua sudah tahu, hanya cikgu grupkan dalam satu jadual. Hanya yang cikgu highlight kuning ini, yang persilang ini awak belum belajar lah. Tapi bila sampai hujung tahun, kalau awak tengok balik bahagian ini, awak otomatik tahu. Sebab benda itu awak akan masuk dalam tajuk 5 ke 6, cikgu tak ingat. Awak akan belajar benda ini. Okay? So latihan untuk hari ini ialah latihan 5. Buat semua kecuali soalan 10. Kecuali soalan 10. Boleh ya? Sorry ya, cikgu makan masa 10 minit. Banyak sangat. Okay. So kalau tak ada masalah, nama-nama yang cikgu pernah sebut itu boleh